Okay, which runway would you like at Teterboro? We're jumping into Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat datang ke Hari Semalam. Dalam video kali ni aku nak cerita pasal satu kisah yang akan buat korang rasa cemas, rasa terharu, rasa sedih, rasa hiba, macam-macam lah perasaan yang keluar. Sebelum aku mula, macam biasa, apa kata korang bagi semangat dekat aku dengan tekan butang subscribe dan like video ni. Share juga dekat kawan-kawan korang dan komen-komen lah apa-apa yang patut. Jangan lupa juga tekan butang notification supaya korang tahu video yang akan aku upload selepas ni. Dah, terima kasih. Okey, aku nak cerita ni, duduk diam-diam. Aku akan start cerita ni dengan ceritakan tentang latar belakang dua watak utama dalam cerita ni. Yang pertama adalah Chesley Sullenberger. Lahir pada 23 Januari 1951 di Denison, Texas. Dia ni berketurunan Swiss Jerman. Dia suka dengan penerbangan, dia suka dengan kapal terbang sejak kecil lagi. Sebab rumah dia ni, kawasan rumah dia ni dekat dengan lapangan terbang Tentera Udara Amerika. So dia selalu dah nampak kapal terbang ni lalu kat kawasan rumah dia. Pada tahun 1969, dia berjaya sambung belajar ke Angkatan Tentera Udara US. Dan pada tahun 1975, dia dapat capai cita-cita dia untuk jadi pilot. Bila dia dapat wing tu, dia dapatlah jadi pilot Tentera Udara US. Tapi lepas 15 tahun, dia tukar haluan. Daripada bawa kapal terbang perang, dia bawa kapal terbang komersial pula. Pada 1980, dia masuk ke US Airways. Watak kedua adalah Jeffrey Skiles. Dia ni lahir pada 18 November 1959 di Madison, Wisconsin. Ibu bapa dia ni memang dah pilot. So tahulah memang daripada kecil dia dah didedahkan dengan dunia penerbangan. Dia ni dah start bawa kapal terbang daripada umur dia 16 tahun lagi. Dia mula jadi pilot, bekerja sebagai seorang pilot pada tahun 1983 di Mid-State Airline dekat Wisconsin juga. So itu adalah latar belakang dua watak utama dalam cerita ni. Now kita masuk ke cerita sebenar dia. Pada 5 Januari 2009, pesawat US Airways penerbangan 1549 atau nama panggilan dia Cactus 1549 dijadualkan akan terbang dari lapangan terbang LaGuardia ke lapangan terbang Charlotte Douglas, North Carolina. Pesawat tu adalah jenis Airbus A320. Penerbangan tu akan dikendalikan oleh Chesley Sullenberger atau nama manja dia, nama panggilan dia Captain Sully, yang masa tu berumur 57 tahun dan jam penerbangan dia 19,663 jam. First officer atau co-pilot yang dijadualkan untuk teman si Sully ni adalah Jeffrey Skiles atau nama panggilan dia Jeff, simple je lah. Masa tu berusia 49 tahun dan pengalaman jam terbang dia adalah 20,727. Pesawat tu akan membawa 150 orang penumpang, 3 kru kabin ataupun kira pramugari lah kira kan, dan 2 orang yang ada dekat kokpit, Jeff dengan Sully ni lah tadi. Bila semua dah bersedia, penumpang semua dah naik, kapten pun mula gerakkan kapal terbang, taksi, istilah dia taksi, ke landasan 4. Runway number 4 dekat LaGuardia Airport tadi tu. Jam 3.24, kapal terbang pun mula bergerak laju dan meninggalkan runway 4 tadi tu. So, diorang take off dan dalam masa seminit, diorang dah berada di ketinggian 700 kaki. Pegawai trafik udara mengarahkan dia untuk climb lagi sampai 15,000 kaki dan kekal di ketinggian tu. Sully pun cakap, okey. Masa tengah climb tu, Sully sempat cakap dekat Jeff, cantiknya Hudson hari ni. Hudson tu adalah sebatang sungai yang berada di tengah-tengah New York. Seminit selepas Sully cakap pasal Hudson tadi tu, dia terus jerit. Burung! Serentak dengan tu, gegaran kuat mula terasa. Satu kapal terbang tu, kabin pun terasa gegar dia. Letupan kuat yang terdengar membuatkan semua dalam kapal terbang tu panik.
Berdebarlah semua dalam kapal terbang tu untuk beberapa saat. Ada penumpang yang nampak kepulan asap dah mula keluar daripada enjin kapal terbang. Dan diorang dapat rasakan sesuatu yang tak kena bila suasana kabin tu dah senyap sunyi. Maksudnya, enjin dah tak berfungsi. Suli dapat rasakan yang enjin kapal terbang dah mula hilang kuasa. Dan bila dia betul-betul tersedar, dia tersentak, rupanya enjin tu memang dah tak berfungsi langsung. Dua-dua, kiri kanan enjin dah tak berfungsi. Kau bayangkanlah, masa tu dah 2,000 lebih kaki dah dekat 3,000 lah daripada darat. Teruslah Suli ni jalankan prosedur kecemasan. Dia on APU, Auxiliary Power Unit, untuk kuasa tambahan, at least bagi teranglah kabin tu. Jeff pun cuba untuk restart balik enjin. Setelah beberapa saat dia orang cuba, dia orang dah tak boleh buat apa. Dan Suli cakap dekat Jeff, "My aircraft." Jeff will reply, "Your aircraft." Maksudnya Suli akan mengawal keadaan. Setelah beberapa saat dia cuba, dia terus hubungi trafik udara masa tu. "Mayday, mayday, pesawat Cactus 1549 Naga Burung," dia kata. "Dua-dua enjin Jahanam tak hidup. Kami perlu kembali ke LaGuardia untuk melakukan pendaratan kecemasan." Pegawai trafik udara dengan pantas respon dan beritahu silakan masuk ke landasan 13 dekat LaGuardia Airport tadi tu. Dan dengan pantas dan tenang Suli jawab, "Tak boleh." Lah pula. Sebab dia tahu ketinggian dengan kelajuan dia masa tu takkan buat dia sampai ke LaGuardia Airport dengan selamat. "Nak landing kat mana ni?" pegawai trafik tu tanya. Suli jawab, "Cuba Teterboro." Pegawai trafik tu contact lah Teterboro punya airport. Dia contact. Pihak Teterboro beritahu ada landasan untuk Cactus 1549 ni emergency landing lah. Landasan 1. Pegawai trafik tadi tu contact Suli balik, beritahu yang ada landasan 1 dekat Teterboro Airport. Dan sekali lagi Suli balas, "Tak boleh, tak sempat. Kami akan mendarat di Hudson." Korang tahu kan Hudson tu apa tadi? Ya, sungai. Bila dengar Suli cakap macam tu, pegawai trafik tu terkejut dan tanya, "Apa tadi kau cakap? Ulang balik." Dia tak percaya apa yang dia dengar. Lepas Suli respon macam tu, terus dia hilang kontak. Dalam radar pun dah tak ada dah kapal terbang Cactus 1549 tu. Dalam pesawat, kabin dikejutkan dengan suara Captain, "This is your captain. Brace for impact." Tenang je suara Suli masa tu. Jeff yang ada kat sebelah dia terus terbeliak je mata tengok dia. "Serius lah," dia cakap. Suli tanya balik, "Ada lain ke?" "Tak ada," Jeff balas. So Jeff pun berserah lah. Dia percaya je lah dengan apa keputusan Suli masa tu. Dalam kabin orang dah mula start panik. Pramugari yang ada dekat situ suruh tunduk. Duduk dekat tempat diam-diam, tunduk dan hanya bersedia untuk impact yang akan terjadi. Impact apa pun dia orang tak tahu lagi ni. Pesawat masa tu memang makin lama dah makin rendah sebab memang dah tak ada enjin yang support pesawat tu untuk naik ke atas. Memang takkan sempat untuk sampai ke LaGuardia mahupun Teterboro, walaupun dekat je kat situ. Kalau degil nak redah juga, memang akan cium bangunan yang ada kat keliling tu. Sementara tu, pegawai trafik yang tengah jaga trafik udara tadi tu arahkan sesiapa aja yang dekat udara, kalau nampak Cactus 1549 ni, terus laporkan pada dia. Dan ya, sebuah helikopter dapat kesan Cactus 1549 ni dalam keadaan terbang rendah dekat Sungai Hudson. Rendah dia tu lagi rendah daripada bangunan yang ada dekat bandar New York tu. Pada jam 3.31 waktu tempatan, pesawat Airbus A320 penerbangan 1549 akhirnya menyentuh Sungai Hudson. Dengan kelajuan lebih kurang 140 km sejam. Bergegar kabin tu. Orang dah mula panik dah. Diorang dah terbayang dah memori-memori hidup diorang dulu. Dan beberapa saat kemudian, pesawat tu pun mula berhenti sepenuhnya di bahagian utara Sungai Hudson. Bila dah berhenti, kau ingat dah selamat ke? Makin panik bila air mula memenuhi kabin. Dan dengan tenang, Suli keluar daripada kokpit dan arahkan kabin kru buka ke semua pintu kecemasan. 4 pintu kecemasan tu dia buka untuk keluarkan semua orang dari dalam pesawat. Diorang ni bernasib baik sebab masa tu ada feri peronda yang tengah meronda.
Tapi bukan masa dia jatuh tu tau. Dia baru sampai bila separuh daripada penumpang dah ada dekat sayap kapal terbang. Pemandu feri tu nampak satu pemandangan yang luar biasa. Ialah kapal terbang dalam sungai. Apa hal? Terus dia datang dekat dan bagi bantuan dan dia terus laporkan kepada bantuan-bantuan yang lain. Penumpang mula keluar daripada pesawat tu satu-satu dengan keadaan panik tapi tak atur. Ada yang berdiri dekat sayap kapal terbang, ada yang dah menggelongsor kecemasan tu, ada yang sempat pakai safety jacket, ada yang tak sempat sebab dah panik sangat. Bau minyak mula menyengat hidung diorang. Diorang bertambah panik, takut kapal terbang tu meletup dan keadaan masa tu sangat sejuk. Suhu masa tu mungkin dalam belasan darjah Celsius. Sejuk gila. So sekarang ni feri tadi dah minta bantuan. Helikopter tu pun dah minta bantuan. Ambulans dah standby kat tebing sungai tu. Feri lain sampai, helikopter lain sampai, kapal marine semua sampai. Dianggarkan ribuan pasukan penyelamat yang datang untuk menyelamatkan penumpang-penumpang di Cactus 1549 tu. Kapten Suli ni dengan rasa tanggungjawab dia yang tinggi, dia pastikan semua orang keluar. Sampaikan dia cek kabin tu 2 kali. Dia dengan Jeff. Air dalam kabin ni dah mula naik sampai separuh dah ni. Tapi dia masuk balik, cek siapa yang belum keluar. Keluar sekarang. Jeff dan Suli ni adalah 2 orang yang terakhir keluar daripada pesawat tu. Punyalah tinggi rasa tanggungjawab dia. Bila dia dapat keluar je daripada pesawat, benda pertama dia tanya kru adalah, semua dah keluar ke? Kru hanya dapat jawab, rasanya lah. Sebab sayap kan ada kiri kanan. Gelongsor tu pun ada kiri kanan. So dia tak tahu semua dah keluar ke belum. Pasukan penyelamat pun datang dengan feri, dengan bot apa semua tu. Ambil lah penumpang dan kru Cactus 1549 ni. Bila naik atas feri, lagi sekali Suli tanya, semua dah keluar ke? Semua selamat ke? Dan dia dengan Jeff cuba untuk kira. Jeff kata tak mungkin kita dapat kira dalam keadaan sekarang ni. Bukan setakat kat feri je. Bila dia dah sampai ke tebing, dia dah turun, dia tanya lagi, cukup ke? Semua selamat ke? Memang tinggi rasa tanggungjawab dia kepada penumpang-penumpang Cactus 1549. Sampaikan dia tak fikir pasal dia fikir pasal penumpang dulu. Dan ya, kesemua 155 penumpang selamat dapat dikeluarkan. 95 orang cedera ringan, 5 orang cedera parah dan 55 orang lagi tak cedera langsung. Suli punya lega masa tu. Dalam seminggu tu, dia diangkat sebagai pahlawan udara sebab dah menyelamatkan 155 nyawa termasuk nyawa dia sendiri dengan mendaratkan pesawat yang mengalami kerosakan enjin kat atas Sungai Hudson. Selepas kejadian tu, National Transportation Safety Board NTSB buat siasatan. Kalau ikutkan cerita lisan, memang Suli ni dianggap hero lah. Tapi diorang kena juga siasat adakah ini kecuaian pilot ataupun kapal terbang tu sendiri punya masalah. NTSB buat satu simulasi, sebenarnya sempat nak mendarat ke LaGuardia ataupun Teterboro. Memang sempat. Tapi Suli dengan Jeff ni hanya tersenyum sinis bila tengok keputusan tu. Suli cabar NTSB. Dia cakap apa tau? Diorang ni dah tahu burung akan langgar. Lepas burung langgar, dia terus patah balik. Cuba buat sebiji macam apa yang jadi hari tu. Apa yang diorang buat adalah diorang lambatkan 35 saat sebab masa tu Suli ada 35 saat, tak sampai seminit untuk decide nak pergi mana. Dan ya, kesemua pilot yang buat simulasi masa tu tak sempat jejak ke LaGuardia ke Teterboro ke, memang tak sempat. Kapal terbang akan jatuh sebelum sampai ke airport LaGuardia dan Teterboro. Dan hasil siasatan bila diorang dah dapat keluarkan enjin, diorang jumpa 2 ekor mayat burung yang kapal terbang tu langgar. Dan dia sebenarnya adalah jenis angsa Kanada. Angsa ni sejenis yang besar berat. Seekor angsa lebih kurang 5-7 kilo. Seekor tau. Ni yang dilanggar ni sekawan. Memang jahanam lah enjin. Chesley Sullenberger atau Kapten Suli dan Jeff Skiles atau Jeff mendapat perhatian umum. Suli dianggap sebagai pahlawan, sebagai hero yang menyelamatkan 155 nyawa termasuk nyawa dia, dan kejadian tu dipanggil A Miracle on the Hudson, keajaiban di Sungai Hudson.
Ramai yang puji keberanian dia. Ramai yang kagum dengan kecepatan dia membuat keputusan. Dan tak ada siapa yang boleh sangkal kecekapan dia kawal kapal terbang tu untuk mendarat atas air dengan selamat. Macam mana cara dia buat? Dia kawal supaya ekor dulu yang menjejak ke air dan kawal sayap dia tu, flap dia tu jangan bagi terlalu miring. Tegak aja, ngam-ngam je. So dia punya daratan tu cantik je. Memang kecekapan dia tu dipuji ramai pilot yang ada masa tu. Kenapa dia orang panggil miracle? Keajaiban. Ya, memang kebanyakan kapal terbang kalau masuk dalam air, kerosakan yang akan dialami memang teruk dan banyak akan hilang nyawa. Tapi ya, macam yang berlaku di Hudson, kapal terbang yang mendarat di air menyelamatkan 155 nyawa dan mereka tu, penumpang tu, 150 orang penumpang tu masih hidup sampailah sekarang. Kapten Sully bersara setahun lepas tu pada tahun 2010 dan dilantik menjadi salah seorang pakar keselamatan pengangkutan udara di Amerika. Jeff pula masih tak boleh nak tinggalkan kokpit sampai hari ini. Itu dia tadi sebuah kisah keajaiban yang berlaku pada tahun 2009. Cerita ni pernah diangkat menjadi filem pada tahun 2016, arahan Clint Eastwood. Tajuk dia pun Sully je. Kalau korang belum tengok, silalah cari cerita tu. Aku sampai sekarang kalau tengok, aku still akan menangis. Sebab hujungnya tu, dia ada satu footage penumpang dengan kapten ni reunion dekat bawah penerbangan tu. Memang sangat mengharukan. Terima kasih untuk korang yang sanggup tengok sampai habis. Jangan lupa untuk bagi semangat dekat aku dengan tekan butang subscribe, like video ni, share kat kawan-kawan dan komen kalau ada cadangan, ada kritikan, silakan komen. Tak ada hal punya. Follow juga sosial media aku, Harith Sam Simon aja. Okey, kita bertemu lagi di next video selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.